Dah. Cobaan satu dua, cobaan satu dua, cobaan satu dua tiga. Okey. Zoom, zoom. Nah. Dah zoom. Hah? Zoom. Dah zoom lah. Baik. Kita mulakan kuliah malam ini dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabil izam syaikhul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da'u billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim. Kata olehmu ya Muhammad, adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Hanya saja orang-orang yang menerima peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang berikan akal yang sempurna dari Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bara Islamu ghariban wa sa'urun ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu bermula dalam keadaan asing dan dia akan kembali menjadi asing. Oleh itu berbahagialah kepada orang yang asing. Alhamdulillah. Yang dihormati Tuan Imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, seluruhnya Jabatan Kuasa, bendahari seterusnya, sidang jamaah, muslimin muslimat, mukminin mukminat, rahmatullah taala. Alhamdulillah, kita banyak berpuji dan syukur kepada Allah kerana kita dapat bersama sekali lagi pada malam ini. Kita dah masuk tahun 2020 dah, kan? 2020. Kitab kita tak habis lagi, kan? 2020 mana 2019 kita telah pun meninggalkan tahun tersebut, termasuk tahun baru, Baik. Untuk tahun baru ini kita sambung hadis yang ke-27, hadis sampai wa ishrun, hadis 7 dan 20 maksudnya 27. Hadis berkenaan apa itu? Okey, dosa itu getaran. Getaran Islam. Baik, hadisnya hari itu hadis daripada Nawas bin Sim'an, kan? Nawas bin Sim'an, di mana Nabi bersabda, al-birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi nafsik wa qarahta ayyattani'a alaihi nas. Rawahul Muslim. Maksudnya kebajikan itu ialah bagus akhlak. Kebajikan itu adalah bagus akhlak. Wal ismu dosa, mahaka fin nafsi, itu barang yang bergetar dalam diri engkau. Wa qarahta, dan engkau benci,
Ayat tani alaihin nas. Kamu benci bahawa diperlihatkan ataupun dilihat atasnya oleh manusia seandainya kamu melakukan dosa tersebut. Macam itulah. Baik. Jadi pada malam ini kita lihat dosa itu getaran dalam diri. Qala musannifu Allah Ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin. Telah berkatalah oleh musannif ataupun pengarang dan telah beri manfaat insya-Allah ilmunya dalam dua negara, dunia dan akhirat. Hadis Imam Nawawi, hadis Arba'in hadis 40. Hadis yang ke-27, tajuknya dosa itu getaran dalam diri. Baik, sebagaimana telah terangkan bahawa kebajikan itu ialah keelokan budi pekerti. Al-birru husnul khuluq. Dalam matan hadis itu. Kebajikan itu ialah keelokan budi pekerti kita. Maka siapa saja yang berbuat kebaikan berarti berbuat sesuatu yang baik. Sesiapa buat kebajikan, siapa saja buat kebajikan, bantu orang, tolong orang kan, tanpa mengharapkan apa-apa balasan pun. Kadang-kadang malah kadang-kadang ada masanya kita keluar duit kita terpaksa keluar duit poket kan, semata-mata kita nak bantu orang tersebut. Jadi apa sahaja yang kita berbuat kebaikan berarti berbuat suatu benda yang baik, satu benda kebajikan, sama ada dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala maupun hubungannya dengan manusia. Hablum minallah, hablum minan nas. Hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan dengan Allah ataupun hubungan sesama manusia. Bantu orang susah kan, orang miskin, orang kata orang sakit kan, orang nak operate, duit sampai nak pakai 10,000, 20,000 nak pakai. Jadi dia kadang tak mampulah. Apalagi kalau kerja pun kerja kilang aja. Anak kena sakit jantung. Anak kerja, anak kena sakit jantung. Pendapatan suami dengan isteri tak cukupi untuk membiayai kata operation lah, pembedahan anak. Jantung lah, jantung berlubang kan. Banyak duit pas pakai. Jadi kita sumbanglah seorang sikit. Berapa yang kita mampu kita sumbang. Tanpa kita mengharapkan sesuatu balasan daripada orang yang kita bantu ataupun keluarga yang kita tolong dan sebagainya. InsyaAllah kita akan mendapat banyak pahala insyaAllah. Baik, kemudian yang demikian tiada ada sesuatu yang meragukan atau yang mengganggu fikiran dalam hatinya. Yang demikian itu tidak ada sesuatu yang meragukan atau yang mengganggu fikiran dalam hatinya. Keadaan ini dia adalah terdapat pada orang yang berbuat sesuatu yang tidak baik, iaitu salah ataupun dosa. Kerana perbuatan itu menyebabkan fikiran dan hati orang mengerjakannya dalam serba salah, gelisah dan takut. Okey, ini perbezaan lah. Perbezaan orang buat baik dengan orang yang tidak buat tak baik. Orang buat baik, satu benda dia buat baik, tak tolong orang dan sebagainya, dia tak akan ada perasaan gelisah, keluh kesah dan sebagainya. Tapi yang ada pada dirinya lah hati yang tenang. Tenang kerana kita dah bantu dia, dah tolong dan sebagainya. Tapi kalau kita buat benda yang tak elok kan, buat benda yang salah, dosa, menipu orang, membohongi orang dan sebagainya, okey, kalau kita punya hati dan iman kepada Allah, kita akan rasa serba salah lah. Kalau kita dah tipu orang, kita dah mongakkan orang. Istilah kita mongak. Kita dah mongakkan orang. Kalau kita ada perasaan iman yang hati kita akan serba salah lah. Dan kalau boleh, kita akan cuba setelah upaya untuk cari orang itu, kita minta maaf di atas kesalahan yang kita buat. Tapi kalau orang tak ada iman dalam hatinya, ataupun mungkin iman ada sikit warna lah, yang ada benda yang tak elok, hitam logam dalam hati dia. Jadi apa yang dia buat pun dia tak rasa apa. Dia nipu orang, dia mengakkan orang ke, kan? Dia bolitkan orang ke, pembolit orang dan sebagainya, dia tak rasa apa lah. Kerana hati itu macam dah
dah matilah istilah kita. Hati ada tapi hati mati. Itu. Hati beku pula istilah kita. Baik Baik, inilah sebabnya Abu Darda berkata, wa khairu fi tama'niyah. Wa khairu fi tama'ninah wa syarru fi raibah. Kebaikan itu dalam ketenteraman, dan kejahatan itu dalam keraguan. Dalam keraguan. Raibah ni ragu kan, ragu, resah, tak tenteram, tidur pun orang kata, kadang tidur pun orang kata terkejut, mimpi-mimpi lah benda yang tak elok, benda buruk dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dia suka menipu orang. Gitu. Baik, dan Rasulullah dalam hadis tersebut telah menerangkan sesuatu yang menyebabkan hal ini, iaitu dosa itu apa yang tergentar dalam diri kamu. Wal ismu mahaka fi nafsik. Dosa itu sesuatu yang tergetar, menggegar dalam diri kita. Wa qarihta ayat tani alaihi, dan kau benci bahawa orang akan melihat. Dan kau benci orang melihat apa yang dosa kita dah buat tu. Kalau boleh kita nak suruh lagi lah. Kalau boleh nak suruhkan lagi benda yang tak elok kita dah buat aja tu. Baik. Kemudian dan kau benci akan dilihat manusia kepada sesuatu yang berdosa itu. Memang benarlah apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kerana seorang yang berbuat sesuatu kesalahan atau sesuatu yang haram merasa dalam dirinya satu perasaan yang tidak menyenangkan hingga dadanya berdebar-debar. Masya-Allah. Dadanya berdebar-debar. Nafasnya itu macam itulah, naik turun lah. Dada bergegar-gegar macam itulah. Kan, kenapa? Dia tahu benda tu salah. Dia tahu benda tu salah, benda tu tak elok. Macam tu. Itu sebabnya pencuri kan, orang mencuri ni dia tak suka orang lihat dia mencuri. Tapi ada masa kadang terakam juga. CCTV berjaya merakam orang mencuri, merakam orang menipu dan sebagainya. Akhir dia malu sendiri kan. Macam tu. Ada kan? Saya pernah tengok orang ni, orang beli, perempuan lah, bukan lelaki ni, perempuan beli barang kan. Dia beli barang dengan harga sekian. Lepas tu dia punya yang tokek kedai, pekerja dia balikkan duit dengan jumlah yang betul kan, berapa jenis barang, berapa harga barang yang dia beli. Kemudian dia bayar harga barang itu, dan ada lebihan duit tu dibayar dengan jumlah yang betul oleh pekerja dia. Tapi tangan dia tercopet. Dia ambil solai tu masuk dalam poket dia. Dia ambil solai masuk dalam poket. Contohlah RM50 lah, RM50 masuk dalam poket. Kan? Lepas tu dia tunjuk pada budak yang jadi cashier tu. Dia kata tak cukup, dia kata. Tak cukup. Cashier kata, dah cukup dah. Dia nak bagi jumlah yang betul tadi. Macam mana boleh tak cukup? Tak, dia kata tak cukup. Ni semua pemongak saya kata. Pemongak. Tapi CCTV ada. Tengok, perhatian. Tak dapat nak mongak ada. Akhirnya malu sendiri tu kan. Nampak tak? Akhirnya malu sendiri. Jadi janganlah buat macam tu. Benda tak elok. Itu kat dunia dah dapat rakam tu. Akhirat lagi kita tahu macam mana. Di depan segala manusia kan, ramai. Gitu. Berjuta-juta manusia kan akan melihat perkara tersebut. Masya-Allah. Baik. Jadi memang benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah ini. Kerana seorang yang berbuat satu kesalahan atau sesuatu yang haram merasa dalam dirinya satu perasaan yang tidak menyenangkan hingga dadanya berdebar-debar. Hatinya menggeletar, kecemasan atau ketakutan ataupun kebimbangan. Ketakutan dan kebimbangan. Dia akan menggeletar lah. Ada juga kadang-kadang permulaan, ada juga jenis-jenis penipu. Kadang-kadang permulaan dia okey. Tapi bila dah berjaya membongkar rahsia tu, dia dah cemas. Tak tahu jawab. Senyap kan? Gitu.
Tak suka diketahui ataupun dilihat ataupun dicerca oleh orang lain halnya. Sebagai contoh, seorang yang mengambil atau memakan atau menyimpan harta orang yang tidak setahunya, atau menggunakannya sesuatu barang yang diamanahkan kepadanya untuk menyimpannya sahaja. Atau seperti orang yang sedang berkhulwah. Berkhulwah maknanya bersepi-sepi antara lelaki dan perempuan secara haram di tempat yang sunyi. Berkhalwat lah, berkhalwat kan, antara lelaki-lelaki dan perempuan. Dan tiba-tiba datang puasa dapat tangkap. Bila dapat tangkap tu dia bagi alasan lah, alah kami hanya berjumpa sekejap je. Ataupun dia kata kami dah kahwin hari tu dah. Tapi gagal menunjukkan bukti dia dah berkahwin. Ataupun dia kata ini sepupu aku, dia kata. Ini sepupu. Cek rupanya bukan sepupu. Buku ya. Pupu. Pupu je. Bukan sepupu. Kan? Ni macam-macam alasan lah. Kan? Dengan tujuan nak lepas daripada penguasa, daripada orang tangkap, dia cubalah pakai macam-macam alasan lah. Ataupun dia kata tersilap bilik, tersilap masuk bilik. Saya ingat dia bilik dan rupa bilik orang lain. Ini penguasa datang tangkap, alasan dia lah. Macam-macam lah dia cara nak lepaskan. Itu juga kalau pencuri pun macam tu juga. Dia kata dia silap bawa kereta. Dia ingat kereta dia, rupa kereta orang lain. Dia ingat kereta dia, takkan kau tak pernah kereta orang, kereta kau sendiri. Dia kata ini saya ingat kereta dia, lupa kereta orang lain. Minta maaf lah cik, dia kata tuan Datuk minta maaf lah. Dia cakap dengan polis. Polis ni bengkak je kan. Tanyalah abang polis kita. Polis kita ada malam ni. Baik, insyaAllah. Atau orang yang sedang mengatur satu perbuatan jahat terhadap orang lain. Sekalian mereka yang tersebut adalah dalam keadaan yang menggelisah, takut diketahui oleh orang hal mereka, kerana mereka melakukan perkara yang salah ataupun berdosa. Salah ataupun berdosa, dia rasa lah. Tapi kalau ada orang iman dalam dia. Tapi ini macam tadilah, kan, hati batu, hati kayu, hati apa lagi, kan, hati simen ke apa sebagainya. Dia tak rasa apa-apa lah. Selamba dia buat. Hati berkarat, dia selamba dia buat. Malah kadang-kadang depan orang ramai pun dia ambil. Macam tu. Kalau orang kafir tu memang kita faham lah, dia bukan Islam, memang tak tahu. Orang bukan Islam ni kira macam India kan, habis semua orang punya oleh siapa kan. Kalau orang India yang bukan Islam ni kan, kadang pisang orang di Kobe. Kita tahu dah tu, kita ada rumah tu, tapi dengan bunyi orang menobang pisang belakang rumah kita. Siapa pula yang menobang pisang tu? Rupa dia kan. Selamba yang ambil dia Kobe buat lagi. Nampak? Kenapa? Dah memang dia jiwa dia macam tu, dia bukan Islam. Ini Islam tuan-tuan. Tapi kalau agama lain pun, agama Hindu ke, agama Buddha ke, masing-masing tak mengajar untuk mencuri. Ada tak agama lain tu mengajar mencuri? Tak ada. Semua agama lain semua mengajar dia punya penganutnya supaya jangan mencuri, kena buat baik. Macam tu. Tapi dia mencuri juga. Nampak? Sebab dia pun tak ikut agama dia. Macam tu. Baik, seterusnya mintalah fatwa hati kau. Tajuk yang ketiga. Kemudian pada hadis Wasibah. Pada hadis Wasibah bin Ma'bad, hadis yang kedua di bawah tu ada lamatan hadis di mana Rasulullah menerangkan pula kepadanya sewaktu datang bertanya tentang kebaikan dan juga dosa. Iaitu tanda-tandanya kepadanya dikatakan istafti qalbak. Istafti qalbak, mintalah fatwa kepada diri engkau. Hadis tu berbunyi di belakang, dia kata jita tas'alu an birra.
Kan? Dia ada seorang laki-laki datang jumpa dengan Nabi lah. Maka dia berkata, "Jita tas'alu an birri." Qultu na'am. Maka Nabi kata, "Engkau datang ke nak tanya tentang kebajikan?" Maka dia kata, ya Rasulullah, aku datang ni nak tanya tentang albir, kebajikan." Maka Nabi kata, "Istafti qalbaka." Mintalah fatwa pada diri kau sendiri. Mintalah fatwa pada diri kau sendiri. So maknanya diri kita sendiri, hati kita sendiri boleh jadi fatwa. Kalau seandainya benda tu contohnya bukan benda-benda yang orang kata dah jelas hukum halal dan haram. Kalau benda tu dah jelas hukum haram dan halal dan haram, kita tak boleh lagi orang kata istafti qalbak ni, minta fatwa pada diri hati kau, pada hati kau tak boleh. Yang boleh kita minta fatwa terhadap hati kita ini ialah sesuatu benda yang belum lagi jelas sama ada halal ataupun haram. Sama ada halal ataupun haram, boleh kita minta fatwa pada hati kita. Tapi kalau dah orang kata ulama menyatakan haram, ulama menyatakan halal dan sebagainya, tak boleh lagi kita minta fatwa pada hati kita lah. Macam tu. Baik. Jadi Nabi kata istafti qalbaka, mintalah fatwa pada hati kau. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan tanda kebaikan dan kejahatan atau dosa yang dapat diketahui daripada gerakan hati, sebagaimana yang terangkan dalam hadis itu. Kan? Nabi kata minta fatwa pada hati. Yang maksud dengan minta fatwa pada hati ni apa maksudnya tuan-tuan? Iaitu bertanya dan mengambil ketetapan sikapnya dalam suatu perkara yang tertentu dan tidak terang hukumnya, atau dalam perkara syubhat yang masih diragu-ragukan halal dan haram. Kerana hati seorang dalam hadapi perkara yang seperti ini, menurut kebiasaannya adalah merasa puas dan tenteram kiranya perkara itu baik, tidak ada dosa. Sebaliknya dia akan ragu-ragu atau gelisah jika perkara itu tidak baik atau dosa, ataupun masih sama-sama hukumnya. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud, al-ismu hazzarul qulub. Al-ismu hazzarul qulub. Dosa itu menggoncangkan hati. Dosa itu menggoncangkan hati. Jadi hati adalah pedoman ataupun pengukur bagi menentukan sesuatu perkara yang dihadapi oleh seseorang. Kerana daripada isyaratnya dan petunjuknya kepada baik atau yang tidak baik dapat dijadikan pegangan yang kukuh, sekalipun ada fatwa orang lain yang bertentangan dengan dia. Nampak tak? Sekalipun ada fatwa lain menyatakan benda tu tak boleh, kan? Ataupun benda tu boleh, tapi orang tu bukan jenis taraf-taraf ulama lah, bukan jenis taraf ulama dan sebagainya. Orang yang tingkatan orang kata tinggi-tinggi ahlul ahli wal aqdi. Orang yang dia punya kata fatwanya tu diguna pakai. Macam tu. Mufti contohnya kan, fatwanya guna pakai. Jadi kalau mufti dah keluarkan fatwa haram, tak boleh kita kata halal. Atau mufti dah kata halal, kita kata haram. Tak boleh. Ini maksud fatwa ni, fatwa yang tingkatan orang kata tingkatan orang yang rendah lah. Orang alim tapi dia bukanlah tingkatan yang tinggi dan sebagainya. Jadi dalam bab itu kan boleh kita bertentangan dengan fatwa dia lah. Walaupun mungkin dia kata halal tapi bagi kita haram. Dia kata halal tapi bagi kita haram. So hati kita macam mana? Kalau hati kita menyatakan haram, kita pegang pada hati kita lah. Tak perlu pegang dengan fatwa orang lain, sahabat kita dan sebagainya. Yang mana mungkin darjat dia, martabatnya mungkin sama juga, lebih kurang macam kita lah, tak ada beza pun. Tapi kalau keluar fatwa tu mufti kan, Syekhul Azhar yang keluarkan fatwa kan, ataupun contohnya Yusuf Qaddawi yang keluarkan fatwa haram dan sebagainya kan, so kita ikutlah fatwa dia. Baik, ataupun contoh benda-benda yang hukum-hukum asal. Contohnya zina tu haram, judi adalah haram, arak adalah haram. Tiba-tiba kita kata aku ikut fatwa aku.
aku ikut pendapat hati aku, halal. So halal lah. Tu tak boleh. Sebab tu dah hukum asal. Kalau benda dah hukum asal, zina haram, arak haram, judi haram, bangkai haram. Okey? Kalau benda tu hukum asal menyatakan, ulama sepakat menyatakan haram, haram lah. Jangan kita pergi duk lawan lah. Oh, hati aku kata halal, kita pun kata halal. Tak boleh. Jadi maksud dengan hukum yang boleh kita bertentangan itu, mana yang keluarkan oleh mungkin sahabat kita yang keluarkan fatwa tu, yang sama yang martabat dan cinta kita juga, ataupun mungkin di kalangan ulama-ulama yang tarafnya rendah, bukan taraf ulama yang hebat-hebat dan sebagainya. Okey, jadi benda tu masih lagi kita boleh mungkin berbeza pendapat dengan dia lah. Kenapa? Kerana kita ikut ke hati kita. Sebab Nabi kata hati juga boleh keluarkan fatwa. Istafti qalbaka, minta ala fatwa pada hati kau. Kalau hati kata menyatakan tak boleh, tak boleh lah. Kalau menyatakan hati boleh, boleh lah. Mana itu jalan terakhir lah macam tu. Jalan terakhir untuk kita sama ada nak buat ataupun tak nak melakukan satu perkara itu. Macam tu. Faham kan tuan-tuan? Boleh? Baik, ulang balik. Minta fatwa hati. Yang dimaksud ialah bertanya ataupun mengambil ketetapan sikapnya dalam suatu perkara yang tentu ataupun tidak terang hukumnya, atau dalam perkara syubhat yang masih diragu-ragukan halal dan haram. Nampak? Jadi benda yang masih ragu-ragu haram tu, boleh kita ikut fatwa hati kita. Tengok kat hati kita sendirilah. Gitu. Tapi kalau confirm haram, ulama muktabar sepakat menyatakan, jumhur ulama menyatakan haram, kita nak lawan jumhur ulama ke? Kan? Tak boleh. Kalau jumhur ulama haram, haram. Halal, halal lah. Jadi, kerana hati seorang dalam menghadapi perkara yang seperti ini, menurut kebiasaannya adalah merasa puas dan tenteram kiranya perkara itu baik, tidak ada dosa. Sebaliknya, ia ragu atau gelisah jika perkara itu tidak baik atau dosa, ataupun masih sama-sama hukumnya. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud, al-ismu hazzarul qulub, dosa itu menggoncangkan hati. Jadi hati boleh jadikan sebagai pedoman dan pengukur bagi menentukan satu perkara yang dihadapi oleh seorang, kerana dari isyaratnya atau penunjuknya kepada baik atau kepada tak baik, jadi dapat dijadikan pegangan yang kukuh sekalipun ada fatwa orang lain yang bertentangan dengan dia. Nampak? Sekalipun ada fatwa orang lain, kawan kita yang keluarkan fatwa, sedangkan derajatnya macam kita juga, ilmu macam kita, lebih kurang, tak perlulah kita ikut fatwa dia. Faham kan? InsyaAllah. Sementara itu ada pula hadis lain yang bermaksud sama seperti hadis tersebut, iaitulah waktu Abu Sa'labah Al-Khosari. Siapa nama tuan-tuan? Sa'labah, Abu Sa'labah Al-Khosari. Betul dia telah minta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya diterangkan kepadanya apakah yang halal baginya dan apakah yang haram atasnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepadanya dengan menyatakan, kebaikan maksudnya halal itu ialah sesuatu yang tetap oleh diri. Kebaikan itu ialah sesuatu yang tetap oleh diri dan tenang oleh jiwa yang menghadapinya. Dosa itu ialah yang tidak tetap oleh diri dan tidak pula tenang oleh hati kerananya, sekalipun sekalian orang yang berfatwa telah memberikan fatwa kepadanya, tapi dia rasakan benda tu salah, benda-benda tu haram, tak patut dia ambil, tak patut dia lakukan, maka dia tak akan lakukanlah. Walaupun bertentangan fatwanya dengan orang yang lain, terserahlah pada diri sendiri. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan suatu benda yang meragukan
kepada satu benda yang tidak meragukan kita. Apa yang kita buat itu ragu ke tak ragu? Tuan-tuan tanya tuan-tuan sendirilah. Kan? Tanya iman istilah kita, tanya iman kita sendiri. Kan orang kata tepuk dada tanya selera ya. Betul tak? Tepuk dada tanya selera. Betul tak Wan? Tepuk dada tanya selera. Itu tak betul. Sebenarnya tepuk dada tanya iman. Tepuk dada tanyalah iman kita. Macam mana? Boleh ke tak boleh? Rasa lah boleh ke tak boleh? Kadang-kadang tuan-tuan rasa tuan-tuan boleh jawab sendiri, tak payah tanya orang kadang-kadang. Tapi kalau rasa macam tak mantap lagi, tanya orang. Rasa macam was-was lagi lah Ustaz, barulah tanya orang. Tapi kalau kita sendiri pun ada juga kadang-kadang dia dah tahu jawapan, tanya orang lain lagi. Kau dah tahu jawapan, apa kau nak tanya orang lagi? Kau amal kerja lah. Macam tu. Baik, seterusnya tuan-tuan. Kemudian waktu Wa'ilah bin Asqa. Baik, kemudian waktu Wa'ilah bin Asqa berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, berikanlah kepadaku satu fatwa tentang suatu perkara hingga aku tidak lagi akan bertanya kepada orang yang lain sesudah daripada engkau ya Rasulullah. Jadi ada seorang lelaki namanya Wa'ilah. Dia cakap dengan Nabi, ya Muhammad, dia kata, boleh tak kalau aku tanya satu soalan? Ataupun boleh tak aku minta satu fatwa pada engkau? Yang mana tak aku lepas ni aku tak tanya orang lain dah. Cukup dengan apa yang kau terangkan. Maka Rasulullah pun berkata kepadanya, mintalah fatwa pada diri kau sendiri. Kataku, bagaimanakah yang demikian? Macam mana aku nak minta fatwa terhadap diriku sendiri ya Rasulullah? Maka Rasulullah kata, engkau tinggalkan apa yang meragukan kau kepada apa yang tidak meragukan. Nampak? Betul lah tu. Sama dengan hadis saya baca tadi. Nak ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan benda yang ragu kepada benda yang tidak meragukan. Macam tu. Sekalipun telah fatwa pada engkau, sekalian orang berfatwa. Sekalipun orang lain semua keluarkan fatwa. Kataku lagi, bagaimanakah ini demikian? Jawabnya, letakkanlah tangan engkau di atas dada engkau ataupun hati engkau. Letak tangan ke atas hati engkau atau dada lah. Letak dada. Da' yadaka ala sadrika. Letakkan tangan atas dada. Bagaimanakah perasaan ketika itu? Kerana hati akan tenang kepada perkara yang halal dan tidak tenang kepada perkara yang haram. Gitu. Kalau ikut dia punya matan hadis tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da' yadaka ala sadrik. Fa innal qalba yaskunu lil halal wa yattaribu lil haram. Kerana sesungguhnya hati itu tenang kepada benda yang halal dan gemetar kepada benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Baik. Demikianlah keadaan hati. Demikianlah keadaan hati atau jiwa seorang dengan tegasnya. Tegas ya? Tugas. Demikianlah keadaan hati atau jiwa seorang dengan tugasnya yang amat mustahak dalam menentukan suatu perkara yang dia ragu-ragukan atau dalam masalah yang tidak diketahui tentang hukumnya. Kepada itu pentingnya hati, itu besarnya peranan hati itu. Kerana hati ini kalau sebut dalam kata-kata lain, hati dipanggil macam raja. Hati kita macam raja. Macam raja. Macam raja. Jadi yang anggota ni macam rakyat dia. Jadi rakyat akan ikut kata raja. Kalau raja kata boleh, boleh. Kalau kata haram, haram. Jadi rakyat ataupun anggota badan tidak akan melakukan dia. Baik. Adapun dalam perkara yang sudah tenang ketahui hukumannya berdasarkan pada dalil syarak, maka tidaklah lagi dikenaki minta fatwa hati
atau bertanya tentang bagaimana keadaannya. Tetapi hati sendiri mestilah patuh kepada hukuman itu, sama ada hati merasa tenang ataupun tak senang. Senang ke tak senang kena ikut. Tegasnya seorang adalah mematuhi hukum syarak yang dimudahkannya. Misalnya seperti seorang yang dibenarkan tidak puasa pada waktu dalam perjalanannya, sekalipun dia tidak senang hati dalam hukuman itu. Nampak? Dalam musafir kan boleh kita tidak berpuasa kan. Walaupun hati kita aku mampu berpuasa, walaupun aku musafir kan, walaupun aku musafir aku mampu puasa, tapi Islam tidak memberatkan kita berpuasa. So kita ambillah jalan mudah, tak perlulah kita berpuasa walaupun kita mampu berpuasa. Maklumlah duduk atas bas, duduk selesa. Bas pula ekot ada aircon kan. Sedap bas kan. Bas 10 bintang. Bas 10 bintang. Okey. Jadi tak perlulah. Ataupun contoh dalam bab sembahyang jamak dan qasar. Dalam musafir kan kita dibolehkan jamak dan qasar. Apa kita nak sembahyang tamam? Ada orang dia kata aku suka sembahyang tamam walaupun aku musafir. Sedangkan Islam dah bagi rosah kemudahan untuk musafir, untuk kita sembahyang jamak dan qasar. Lainlah kalau kita tak faham sembahyang jamak qasar, apa bodoh jamak, apa bodoh qasar, dia pun tak reti. Dia reti sembahyang dia reti lah. Sembahyang fardu dia reti, tapi tentang jamak qasar dia tak tahu. Dia pula seorang. Tapi kalau ada kawan lain, boleh dia ikut kawan lain kan. Dia jadi makmum lah, boleh jadi imam. Senanglah. Faham kan tuan? Baik, insya-Allah. Kesimpulannya, hendaklah menurut hukum yang ada nas, walaupun ada pendapat-pendapat lain yang bertentangan dengannya. Kerana tidaklah ada jalan lain bagi seorang yang beriman kecuali mematuhi Allah Ta'ala dan Rasul. So maknanya kalau benda tu memang dah ada fatwa menyatakan, ataupun Nabi sendiri dah sebut Nabi dah sebut benda tu halal ataupun benda tu haram, atau Allah sebut dalam Quran benda tu halal ataupun haram, jangan kita buat fatwa sendiri pula menyatakan halal. Judi adalah haram, Allah Ta'ala sebut dalam Quran judi haram kan. Bertenun nasib adalah haram, sihir adalah haram, jangan kita mengamalkan sihir. Kita pula kata boleh, tak masalah mengamalkan sihir. Jadi dah menentang dengan nas Quran ataupun hadis Rasulullah SAW. Tapi kalau seandainya itu tidak ada nas Quran, tidak ada hadis menyatakan benda itu boleh ke tak boleh, kemudian fatwa ulama pun tak ada menyatakan boleh pun tak boleh, so ikut ke hati kita. Itu mana yang terakhir sekali. Faham kan? Baik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Quran, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakulahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillahu rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Maksudnya dan tidak sebagaimana sayugianya bagi orang yang beriman, lelaki dan perempuan tuan, apabila Allah Taala telah dan Rasulnya telah memutuskan satu hukum, ada lagi bagi mereka hak memilih daripada urusan mereka. Tak bolehlah kita pilih. So mana kalau Allah Ta'ala dan Rasul menyatakan benda tu boleh, jangan kita buat kata tak boleh. Kalau Allah Ta'ala dan Rasul kata haram, jangan kita kata oh boleh, halal. Itu tak boleh. Dan Allah Ta'ala sebelum Quran juga bukan fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim kharaja mimma qadaita wa sallimu taslima. Surah An-Nisa ayat 65. Fala warabbika, maka tidak demi Tuhan engkau. Mereka mana tidak dikatakan beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam apa yang mereka perselisihkan, wahai Muhammad, di antara mereka. Kemudian mereka merasa sempit dalam hati-hati mereka dari apa yang engkau putuskan, dan mereka menyerah diri dengan bersungguh-sungguh kepada Allah. Mereka menyerahkan diri kepada Allah sungguh-sungguh. Sebenarnya kalau Allah Ta'ala dan Rasul dah putuskan, jangan kita pilih yang lain.
Inilah perintah Allah Ta'ala dalam perkara yang telah pun dinaskan oleh Quran ataupun hadis, iaitu yang telah ada nas yang menetapkan hukumannya. Faham kan? Baik. Maksudnya ada perkara yang meragukan hati seorang yang tidak ada nas daripada Allah dan Rasul. Nampak? Kan dia kata adapun perkara yang diragukan hati seorang yang tidak ada nas, berdasarkan tak ada dalil lah. Nas ni dalil lah. Tak ada dalil daripada Allah ataupun Rasul. Quran tak ada sebut, hadis pun tak ada sebut, dan tidak pula perkataan para sahabat. Qaulul sahabat pun tak ada, pendapat sahabat pun tak ada, serta tidak didapati fatwa daripada orang yang dipercayai ilmu dan agama dia. Mana ulama muktabar pun tak ada menyatakan benda tu halal ataupun haram. Dan kalaupun ada, tetapi fatwa itu didasarkan kepada sangkaan, zon sahaja. Zon ni sangkaan lah, ataupun pendapat peribadi, ataupun tidak disandarkan kepada dari syarak, maka pada waktu itu naklah dia menurut apa yang terasa dalam hatinya. Tengok ke hati kita sendiri. Dan di sinilah dia menentukan sikapnya. Walaupun ada orang melakukan fatwa berlainan daripadanya, walaupun ada orang lain keluarkan fatwa yang bertentangan dengan fatwa dia sendiri. Faham kan? Boleh, Puan? Boleh. Monong ke? Faham kan? Ada kitab kan? Kitab persemak lah. Kau tak faham kan, balik kan, baca lah lagi. Tu Rumi ya, Jawi? Rumi. Saya punya Jawi. Saya pun Jawi boleh? Okey. Jawi kena tahu lah sikit. Jadi. Sekolah tu kecil ada sekolah agama. Okey. Yang tak kerti Jawi tu cuba-cubalah belajar Jawi. Bosan lah kan. Sekarang ni Jawi ni sekarang tengah heboh dia. Tengah heboh diperbincangkan, diperdebatkan tentang Jawi ni. Jawi. Tak semua orang tahu Jawi. Kalau non muslim dia tak tahu bahasa Jawi. Kalau kita tipu orang muslim, kan? Kita cakap ni Abu, dia kata. Contohnya ni Abu lah. Tapi kita cakap kat dia bukan Abu. Ni Abi. Dia pun tak faham. Sebab dia tak tahu Jawi. Dia tak tahu Jawi, tak tahu Arab. Pasukan Juventus yang Ronaldo tu kan. Dia punya jersey dia ada yang tulis Jawi, Arab. Arab lah, tulis Arab. Jersey dia. Kita tak nak pakai Jawi, tak nak pakai Arab. Sedangkan Ronaldo Juventus kelab Itali tu, dia bukan Islam pun, kelab Itali tu. Tapi dia gunakan jersey dia. Pakai tulisan Arab ataupun Jawi lah macam tu. Dia takut mempengaruhi anak dia. Dia takut Jawi itu mana Jawi ni dia ada agama, dalam nilai agama lah kan. Jadi takut terpengaruh pada anak dia lah. Macam tu. Apa takut terpengaruh pula? Sedangkan ramai sebenarnya yang non-Muslim masuk Islam. Ramai. Atau dah diam-diam masuk Islam. Ya, ramai. Kadang ayah tak suka, tapi anak masuk Islam. Nak macam mana? Kalau hati dah terbuka tu, kan, walaupun dia tak erti Jawi pun, walaupun anak tak erti Jawi, tapi kalau Allah Ta'ala dah buka taufik hidayah, masuk juga Islam, walaupun ayah akan masuk Islam. Macam tu. Anak kita kadang belajar sekolah Cina, ada tak? Ada anak kita, cucu kita belajar Cina, sekolah Cina. Adakah dia masuk agama Buddha? Tak ada juga. Tak ada juga masuk agama Buddha, tetap juga Islam. Tak. Jadi bukan alasan lah sebenarnya. Tapi separuh daripada mereka buat alasan lah macam tu. Kenapa Jawi tak boleh? Jadi hadis yang ke-27 tersebut menunjukkan, pertama, bahawa keelokan akhlak adalah satu-satunya penilaian kebaikan. Tetapi kebaikan itu menurut falsafah Islam
tidak terletak pada keseluruhannya di atas pandangan manusia. Kerana ada yang baik bagi manusia, tidak baik bagi agama. Nampak? Kerana ada yang baik pada sudut pandangan manusia, tapi sudut pandangan agama tak boleh. Contohnya ialah kata pergaulan bebas lelaki perempuan kan. Dalam Islam kan tak boleh pergaulan bebas lelaki perempuan. Tapi dalam orang kata agama lain ataupun dalam orang kata hak asasi manusia, kalau ikut hak asasi manusia, manusia bebas bercampur dengan siapa je. Tahu tak? Bebas bergaul dengan siapa saja. Berpakaian dengan pakaian lain daripada jentina kita. Lelaki berpakaian perempuan, perempuan berpakaian lelaki kan. Kalau ikut pada hak asasi manusia, boleh je. Hak masing-masing kan. Tak berpakaian pun boleh dia tu. Keluar lagi mana-mana kebibakan, tak payah pakai apa-apa. Kenapa? Hak asasi manusia. Tak? Tapi dalam agama boleh ke? Tak boleh. Okay? Orang anggap itu orang gila. Orang pergi pekan tak pakai apa-apa, telanjang bulat, orang anggap ni orang sewel, orang gila kan. Orang bangang lah cerita kan. Tapi pada pandangan hak asasi manusia, boleh. Hak dia lah, dia kata nak larang apa. Gitu kan. Senapa? Itu kena faham tu. Baik. Kerana ada yang baik bagi manusia, tidak baik bagi agama. Tetapi yang baik pada agama sudah tentu baik pada manusia. Nampak? Jadi apa yang baik pada agama sudah tentu baik pada manusia. Hanya manusia itu sendiri yang tidak mengerti hakikatnya atau tidak mahu menilai mutunya. Nampak? Semana apa saja benda baik daripada sudut pandang agama, insya-Allah baik sudut pandangan manusia. Apalagi kalau hukum Allah. Kan, apalagi kalau hukum terdapat dalam Quran dan hadis Nabi, sudah tentu confirm baik. Nampak? Baik, kebaikan lawan kejahatan. Kejahatan sememangnya tidak disukai oleh seorang kecuali jiwanya telah dikotori oleh sesuatu atau oleh sebab-sebab yang lain. Kerana ini menurut yang dipahami daripada hadis tersebut, seorang tidak ingin orang lain mengetahui atau melihat suatu kejahatan yang dikerjakannya, sebab kejahatan adalah dosa dan menjatuhkan maruah dia. Betul tak? Bila kita buat satu benda jahat, dia boleh menjatuhkan maruah seseorang kan, maruah diri kita kan. So memang kalau boleh orang keluar majap, memang dia tak nak orang tahu, dia tak nak orang semua tahu. Kalau boleh nak tutup lagi kan. Macam tu. Baik, kemudian kejahatan dalam pandangan Islam bukan sahaja artinya dengan mengerjakan yang jahat atau yang terlarang di sisi hukum, tetapi kejahatan adalah juga dengan meninggalkan suatu perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dikatakan oleh ulama Islam, a'zamu syirri tarkul faraid. A'zamu syirri tarkul faraid. Sebesar-besar kejahatan adalah meninggalkan segala fardu. Ke mana azan ni? Mana azan? Oh, Gunung Mas. Oh, sampai sini. Jauh tu. Oh, angin sini. Dah lama saya tak pergi Gunung Mas ni. Dulu mengajar sana, ada mengajar tu Gunung Mas. Dah lama dah tak mengajar situ. Sebelum saya kerja pejabat agama dululah ada mengajar-ngajar surau Gunung Mas tu. Lah situ. Baik, insya-Allah. Kemudian yang kedua, bahawa hati seorang adalah petunjuk kepada suatu pekerjaan yang akan dilakukannya. Kerana ini tuan-tuan, maka sudah sepatutnya dia mengetahui keadaan perasaan ataupun getaran hatinya. Maka sudah sepatutnya dia mengetahui keadaan perasaan ataupun getaran hatinya atau jiwanya sebelum dikerjakannya. Kalau dirasakan ada keteraman ataupun ketenangan, kerjakanlah. Kalau tidak, tak usahlah. Kalau tak usahlah kita buat. Sebab apa nanti? Akan ada risiko lain kan.
ada risiko lain, mana mungkin akan orang tahu, orang buat report, dah kena tangkap, jangan takwa di mahkamah, dakwa mahkamah masuk paper, masuk dalam surat khabar, orang viralkan, lepas tu masuk dalam lokap, masuk penjara kan, kan malu kan itu. Kemudian menurut riwayat bahawa Nabi Adam AS berwasiat kepada anak-anaknya dengan beberapa wasiat. Antaranya dia berpesan bahawa yang pertama, jika ni wasiat ni wasiat Nabi Adam kepada anak-anak beliau ataupun anak baginda. Antaranya di mana Nabi Adam berpesan, dia kata, jika kamu hendak berbuat sesuatu tetapi hati kamu gelisah kerananya, maka janganlah kamu berbuat. Kerana aku sewaktu akan memakan buah kuldi ataupun buah kayu, hatiku bergoncang dan gelisah. Masya Allah. Nabi Adam pun dah merasa macam tu dah. Waktu Siti Hawa kan, isteri dia tu mengajak dia makan buah kuldi kan. Buah kuldi. Kenapa Nabi Adam tu keluar daripada syurga? Kerana dia makan buah kuldi lah. Sama dengan isteri Siti Hawa kan. Jadi masa tu waktu dia makan tu pun dia dah rasa dah gelisah. Sebab apa? Allah Ta'ala dah larang jangan makan. Tapi dia makan juga. Jadi hatinya bergoncang dan gelisah masa tu. Yang kedua, jika kamu hendak mengerjakan sesuatu, lihatlah kesudahannya. Kerana kalau aku lihat fikiran tentang kesudahan ataupun akibat makan buah tersebut, tentu tidak aku makan. Nampak? Nabi Adam kata, kalaulah aku fikir risiko yang akan berlaku, akibat yang akan berlaku, kalau aku makan buah ni, tentulah tak akan terjadi. Nampak tak? Tapi dia nak makan. Jadi akhirnya diusirkan daripada syurga. Itulah ke dunia. Yang ketiga, jika kamu hendak melakukan suatu perkara, maka berundinglah dengan orang-orang yang tertentu ataupun bijak pandai. Kalau kita nak buat satu benda tu, bincanglah dulu, kan, berpakatlah dulu, kan. Apalagi kalau kita nak buat tu benda yang besar, kan. Nak aku kata istilah kita bergolek, bergolek, kenduri kenara bergolek, riuh kampung bergolek, jadi benda tu kenalah orang kata berbincang, sepakat ramai-ramai kan, macam tu. Ni nak buat seseorang one man show, mana boleh. Kerana kalau anda dahulunya berunding dengan malaikat, tentu diberitahu kepadaku supaya aku kerjakan memakan buah yang terlarang itu. Demikianlah. Nampak? Nabi Adam kata, kalaulah aku bincang dengan malaikat tu, ataupun mungkin aku tanya pendapat malaikat, boleh tak aku makan buah kuldi ni? Tentulah malaikat beritahu jangan makan. Ini berunding dengan iblis. Bila berunding dengan iblis kata makanlah. Kalau kau nak kekal hidup dalam syurga, kau kena makan. Aku ni, kata iblis, penasihat yang terbaik. Aku penasihat yang terbaik. Tidak ada penasihat yang lebih hebat daripada aku. Cuma iblis tak minta 25% aja. Kalau dia minta jangan cerita Piramli tu. Tak? Cerita Piramli 20% dia kata. Yang last tu 25%. Kalau berhasil, kan, tuan penasihat akan dapat 25%. Sign, jangan tak sign. Yang sign tu Lala kena jual, Abi kena jual, anak menantu jual. Abi tuan-tuan, dia pun bangang juga kan. Dia bangang juga, dia ikut dia kata penasihat. Jadi kalau nak lantik penasihat tuan-tuan, biarlah penasihat yang cerdik. Jangan penasihat yang bangang. Bila dapat penasihat yang bangang, jadi kita kena jual. Kena jual sekali. Anak bini, rumah-rumah semua kena jual. Gitu. Wallahu a'lam bissawab. Habis perbincangan kita malam ni, hadis 27. InsyaAllah akan datang kita masuk hadis yang ke-28. Hadis Samin wa Ashrun 28 insyaAllah akan datang. Hadis ni ada berapa tuan-tuan? Semua ni ada 40. Sebenarnya bukan 40 hadis, dia ada 42 hadis.
Dia ada 42 hadis dalam kitab ini, tapi disebut hadis arba'in, ada 40. Walaupun sebenarnya ada lebih, ada 2 lagi hadis yang dilebihkan dalam kitab ini. Wallahu a'lam bishawab. Okey, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau ada? Kalau tak ada, kita tutup. Ada? Tak ada? Tak ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna amanna bi wa yaqina as-sadiqa mu'al mutaqabbal rizqan halalan mubarakatan qasira. Wasiyana fataya alimna wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa fahma arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Qabalallahu minkum.